tak baca kitab akidah, terus bahas bab akidah, terus bahas bab syirik, terus bahas bab tauhid, syirik dan sebagainya tanpa ada standard pengajian akidah, jadi dia perlu digeragui. Tambah isu-isu sekarang ni melibatkan pembelajaran melibatkan isu-isu akidah, jadi perlu ada teks akidah tu kena ada. Semoga untuk kita nak kawal selia orang yang nak bicara tentang akidah ni, kena ada standard teks dia. Jadi kalau kita tak ada standard teks dia, jadi siapa-siapa boleh bicara tentang akidah suka-suka hati. Jadi kita sangat menjaga disiplin ni. Jadi kalau tak mau ikut disiplin, nak ikut kepada sendiri, masalah, itu agak bermasalah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan baca secara agak laju, dan saya akan syarahkan beberapa tempat saja insyaAllah. Saya harap antum bersedia untuk kita bacaan kali terakhir, kelas yang ke-9 yang yang ke-10. Tak saya yang ke-9 ni, atau yang ke-10 lah. Yang kelas yang ke-9 atau yang ke-10 ini insyaAllah kita akan baca dan kita akan khatamkan pada malam ini insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa du'a ila al-huda wa da'wah 'ala al-khair wal hasu 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita buka dengan majlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Bahagian keempat, perkara lain dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini adalah bab yang lawahir, iaitu bab yang terakhir tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang merangkumi tentang apa yang seorang muslim perlu tahu dalam akidahnya. Perlu tahu tentang hal ihwal berkaitan dengan akidah. Jadi itu yang akan dibicarakan tentang dalam bab ini. Dan wajib, jadi seperti biasanya, wajib di sini bermaksud apa? Wajib kat sini, perkataan wajib ni bermaksud apa? Adakah wajib akli? Adakah wajib syar'i? Adakah antara dua tu je? Wajib apa? Mungkin ada yang boleh jawab? Sebelum kita nak teruskan, saya nak try sikit. Apakah maksud wajib kat sini? Adakah wajib akli ataupun wajib syar'i? Wajib syar'i ke Ustaz? Sebab ada mukallaf. Betul, tepat. 10 markah. Jadi wajib syar'i bermaksud siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tak buat dapat dosa. Itu. Jadi kalau jelas dah pasal wajib tu, kira settle lah. Okey, terima kasih Ahmad. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Siapa boleh jawab? Apa maksud mukallaf? Orang yang baligh, berakal dan sampai dakwah. Dan salimatul hawas, itu sempurna anggota badan. Terima kasih. 10 markah. Untuk orang mukallaf ni maksudnya orang muslim lah. Orang yang dipertanggungjawabkan dosa dan pahala ke atasnya. Terima kasih. Orang yang mukallaf mengetahui bahawasanya Nabi SAW kita itu diperanakkan di negeri Mekah, dibangkitkan jadi Rasul di Mekah, kemudian mengalih ke Madinah hingga wafat ia di Madinah dan dikuburkan ia di Madinah. Jadi ini tentang hal ihwan Nabi lah. Dan bahawasanya rupa tubuhnya itu putih bercapul merah, dan bapanya itu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Manaf, dan emaknya iaitu Aminah binti Wahab, dan bangsanya itu Arab
Quraisy. Ini kita bacakan tentang al-ihwal keturunan Nabi dan al-ihwal fizikal Nabi. Okey. Dan wajib ke atas sekalian yang mukallaf mengetahui bahawasanya yang terlebih mulia maka itu penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka Nabi Ibrahim, dan maka Nabi Musa, kemudian maka Nabi Isa, kemudian maka Nabi Nuh. Ini adalah tangga kemuliaan para nabi. Khawasun nas, di antara khawasun nas adalah para anbiya, dan ini adalah susunan nabi yang mulia. Bermaksud apa? Kalau di antara khawasun nas tu manusia yang terpilih dan manusia yang teristimewa, mereka yang kedudukan yang paling tinggi. 5 orang nabi ni. Dan nabi-nabi yang 5 ini itulah yang dinamakan sebagai ulul azmi. Yakni, apa maksud ulul azmi? Yakni yang sangat bersungguh-sungguh dan ijtihad pada mendirikan agama dan yang sangat kuat sabarnya. Itu ta'arif bagi ulul azmi. Itu yang bersungguh-sungguh dan yang berijtihad pada mendirikan agama dan sangat kuat sabarnya. Itu ta'arif bagi Nabi ulul azmi. Sebab Nabi yang ataupun Rasul yang kita wajib tahu ada 25 orang. Ini Nabi yang paling high standard sekali. Sebab apa? Sebab apa high standard? Sebab yang lagi hebat diuji, lagi naik makam mereka. Makam para Nabi ini. Kemudian maka setinggalnya para Rasul, kemudian maka setinggalnya Nabi-Nabi, dan kemudian maka, jadi dibezakan di antara Rasul dengan Nabi. Sebab Rasul itu dia lebih khusus daripada Nabi. Kalau kita belajar mantik, dia ada dinamakan sebagai alaqah umum wa khusus mutlak. Dia ada umum wa khusus mutlak. Alaqah hubungan di antara Nabi dan Rasul itu adalah umum wa khusus mutlak. Nabi itu lebih umum, Rasul itu yang khusus. Jadi bilangan Nabi itu lebih ramai. Sebab itu diletakkan nombor yang bawah. Maksudnya para Rasul itu juga Nabi, dan Nabi tak semestinya Rasul. Jadi para Rasul yang Nabi ataupun Nabi yang Rasul itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka diberi syariat dan diwahyukan syariat kepada mereka dan diarahkan, diperintahkan untuk menyebarkan syariat mereka. Itu beza di antara Nabi dan Rasul. Nabi ini diturunkan wahyu kepada mereka tanpa diperintahkan untuk mereka sebarkan. Ada juga Imam Taftazani ada ta'rifkan di antara beza Nabi dan Rasul. Nabi ini adalah diberikan syariat mereka itu sebagai takhrir kepada syariat sebelum mereka. Sedangkan para Rasul diberikan syariat baru untuk disebarkan kepada kaum-kaum mereka. Itu beza di antara Nabi dan Rasul. Kemudian maka khawasul malaikah seperti Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Kemudian khawasul manusia terpilih seperti Sayyidina Abu Bakar, kemudian awamul malaikat, kemudian maka awam manusia. Jadi kalau kita tengok dari sini, dia punya turutan dia, para Rasul manusia lebih tinggi daripada khawasul malaikah. Jadi kat situ manusia lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kalau dalam kita baca kitab akidah, sebab apa? Sebab para nabi, dan kita tengok bawah tu khawasul malaikah, bawah tu khawasul nas lebih mulia daripada awamul malaikah. Sebab apa? Sebab manusia ini, hatta para nabi ada diberi, mereka ini adalah manusia yang turut diberi nafsu. Tapi mereka bergocoh dengan nafsu mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu kita katakan kelebihan manusia berbanding malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah fitrahnya hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tidak diberi nafsu dan tidak ada keinginan pun untuk bermaksiat. Jadi ijtihad mereka, kesungguhan mereka dalam melakukan ibadah itu, maksudnya manusia itu lebih kuat
lebih kuat untuk mereka berlawan dengan nafsu, lebih tinggi martabatnya. Jadi disebabkan itulah manusia lebih mulia daripada malaikat. Awam malaikat, kemudian barulah awam nas kita. Malaikat pun ada khawas dan awam. Ya. Malaikat ada khawas dengan malaikat awam. Malaikat khawas ni antara yang malaikat yang penghulu malaikat lah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan sebagainya, itu adalah khawasul malaikah. Malaikat-malaikat yang lebih tinggi darjat daripada malaikat-malaikat ni. Malaikat banyak kan. Jadi malaikat ini antara malaikat yang kita wajib ketahui, yang 10 tu itu antara khawasul malaikah. Okay. Jadi saya ada satu soalan. Contohnya kita kata malaikat maut mencabut nyawa. Malaikat maut tu adalah bangsa malaikat maut ataupun malaikat maut ni satu je? Samalah. Soalan ni pernah dipersoalkan. Contohnya malaikat Israel, malaikat mencabut nyawa. Malaikat Israel ni bermaksud malaikat satu tu saja ke, ataupun bangsa itu dinamakan bangsa malaikat Israel? Jadi ini persoalan saya yang antum try cuba carilah jawapannya. Saya bukan nak bagi waham. Ini persoalan yang antum cuba cari. Sebab saya pernah terfikir benda ni dan ada jawapannya. Dan bahawasanya yang terlebih mulia umat Nabi kita itu, ini adalah daripada kalangan khawasun nas. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ini 4 khulafa ar-rasyidin ni, ini adalah turutan yang kita tak boleh nak muliakan, kita tak boleh nak tukar ranking. Maksudnya kita katakan Ali lebih mulia pada Abu Bakar, Umar lebih mulia pada Abu Bakar, ataupun Osman lebih mulia pada Umar dan sebagainya. Tak boleh. Daripada sudut khawasul nas, 4 yang teratas ini adalah susunan yang kita perlu wajib percaya dan wajib pegang. Tak boleh kita nak lebihkan seorang yang daripada seorang yang lain. Yang pertama apa dia? Bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang pertama memeluk Islam dan yang pertama yang mempercayai tentang kenabian, dan peristiwa Isra' Miraj itu adalah peristiwa yang sangat besar yang dipercayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian setinggalnya sahabat yang 10 yang disaksikan. Okey, lepas 4 orang ni, kita tak kisah kita nak susun yang mana pun. Kita nak letak Talhah ke, kita nak letak Abu Ubaidah ke, kita nak letak Abdul Rahman bin Auf ke, itu terpulang kepada masing-masing lah. Tapi yang 4 tu tak boleh kita nak susun balik kan. 4 tu tetap. Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Ibn Zaid, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ini adalah 10 sahabat Al-Mubashirin fil Jannah yang dijanjikan syurga kepada mereka. Dan kemudian ahli perang Badar seramai 313 orang. Kemudian perang Uhud, saya tak ingat berapa, 500 tak silap. Ingat. Perang Uhud. Kemudian ahli Bai'atul Ridwan, iaitu sekalian yang bertangkup dah, bukan bertangkap. Boleh betulkan itu. Bertangkup tangan. Bertangkup tangan ni maksud apa? Ni bertangkup tangan. Ini maksudnya bertangkup. Bukan bertangkap. Bertangkap tu macam mana? Jadi yang bertangkup tangan tu maksudnya perbuatan membai'ah. Ini bertangkup tangan. Bertangkup tangan serta Rasul berbai'ah dengan Rasulullah di Hudaibiyah, berjanji hendak memerangi ahli Makkah. Ini peristiwa Bai'atul Ridwan ni ketika mana sampai khabar Osman dibunuh setelah Rasulullah menghantar Osman untuk bernegosiasi dengan musyrikin Makkah. Bila sampai khabar bahawa Osman dibunuh, di ketika itulah berlaku Bai'atul Ridwan di bawah sepohon pokok. Kita nak bacalah sirah. Kemudian setinggalnya kumpulan sahabat yang lain, sahabat baginda Nabi SAW,
kemudian sekalian tabi'in, tabi'in, kemudian setinggalnya umat baginda Nabi SAW. Itu kita lah. Selesai. Bagi khawasun nas. Bermula yang lebih afdal, yang lebih mulia itu, perempuan itu, 4 orang ni. Siti Maryam binti Imran, iaitu ibunda kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian Siti Fatimah binti Sayyidina Muhammad, anak kepada baginda Nabi SAW, dan Siti Asiyah, isteri Fir'aun, dan sekalian isteri Rasulullah SAW. Ini ranking kemuliaan para wanita. Jadi jangan risau, para wanita diangkat darjatnya di sisi Islam semenjak agama kita diajarkan. Kita bukannya nak tolak feminisme, tapi itu adalah hakikat yang sebenar kedudukan wanita di sisi Islam. Dan wajib atas tiap mukallaf mengetahui sekalian Nabi itu maksum. Maksum ni apa? Saya dah terangkan, iaitu terpelihara daripada memperbuat perkara haram dan maksiat. Dipeliharakan daripada mengerjakan yang haram dan dosa besar atau dosa kecil, dan daripada mengerjakan yang makruh, dan bahawasanya sekalian sahabat Nabi itu adil. Ini yang kita pelajari dalam ilmu dirayah al-hadis, ilmu ulum hadis, ataupun ilmu al-jarh wa ta'dil, ketika mana kita nak kita nak menentukan kesahihan satu hadis itu. Bila kita nak jarh ataupun ta'dil kepada sahabat, kita letakkan dia sebagai adil. Para sahabat semua dinisbahkan sebagai adil. Maksud adil ni maksud apa? Mereka tidak akan, maksudnya sama selepas sahabat, generasi selepas sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya, mereka digerakkan sebagai sighah, kemudian saduq dan sebagainya itu. Tapi di peringkat para sahabat Nabi semuanya adil, semuanya diterima periwayatan hadis daripada mereka, iaitu dalam bidang hadis lah. Saya pun tak bakal sangat dalam bidang hadis, jadi kita pun kena sama-sama belajar. Dan bahawasanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik Ibn Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan setinggalnya ulama ahli ijtihad itu sekalian tetap atas hidayah yang sempurna daripada Allah pada hukum i'tiqad dan lainnya. Bermaksud apa? Bermaksud keempat-empat imam mazhab kita ini teguh kukuh mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut i'tiqad, sudut akidah, dan sudut lain-lainnya. Itu daripada sudut fiqh dan sebagainya. Dan wajib untuk kita mengikut daripada salah satu daripada 4 mazhab ini. Itu dalam mazhab fiqhiyah ada 4. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 4 mazhab dalam Islam. Maka wajib atas setiap seorang yang bukan ahli ijtihad bahawa bertakhlid, yakni mengikut pada hukum fiqh akan salah suatu daripada mazhab mereka itu. Ini perbezaan di antara akidah dan fiqh. Dalam fiqh kita wajib bertakhlid dengan apa pendapat yang daripada mazhab, kita wajib bertakhlid. Sedangkan daripada sisi akidah tidak boleh kita bertakhlid dalam urusan akidah. Seperti mana yang saya selalu ulang, dalam pembelajaran akidah wajib untuk kita bertanya sehingga hilang syubhat, hilang keraguan dalam otak kita, hilang keraguan dalam minda kita. Selagi mana ada keraguan, selagi mana ada syubhat, tanya sehingga kita pasti dan yakin. Itu adalah standard dalam pembelajaran akidah. Sedangkan dalam fiqh kita wajib bertakhlid. Kan? Baik. Dan bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu ikutan yang benar pada bab i'tiqad. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah umat Islam secara majoritinya mengikut mazhab aliran ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini termaktub dalam lembaran sejarah dan fakta-fakta yang sangat kuat dan sangat kukuh tentang
majoritinya mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekadar umat manusia ataupun umat Islam secara umum, tapi juga para ilmuwan, para cendekiawan, para ulama yang hidup zaman berzaman sejak zaman kurun ketiga sehinggalah kurun yang ke-14 sekarang, lebih kurang 10 kurun, majoriti ulama Islam dari pelbagai lapangan ilmu mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini bukan sekadar kita nak klaim, tapi ini adalah data dan fakta sejarah yang termaktub dalam kitab-kitab sejarah ataupun kitab-kitab berkaitan dengan tarikh. Boleh cari. Antara kalau nak rujuk, boleh rujuk kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah karangan Imam Tajuddin As-Subki. Adapun kitab Imam Ibnu Asakir, kitab Allah SWT Muhammad, Tabyin Kizbil Muftari karangan Imam Ibnu Asakir. Adapun kitab-kitab lain yang menceritakan tentang mazhab Asy'ariyah. Kemudian dalam bab i'tiqad, itu dalam bab akidah, dan bahawasanya tariqah Abi Al-Qasim Junaid Al-Baghdadi dan sekalian ikutan itu tariqah yang benar yang sunyi dari bid'ah. Ini menunjukkan kepada kita ada tarikat-tarikat yang tercalit ataupun terpalit padanya bid'ah dan membawa kepada kegelinciran dalam bab akidah. Banyak tarikat yang dirasmikan ataupun digazetkan sebagai sesat. Ada, kita tak nafikan bahawa di sana ramai orang-orang yang tersesat daripada jalan yang benar yang mengikuti tarikat yang salah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebab ada sebelum ni ada yang tanya pada saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu tarikat ni? Di tarikat dalam bab urusan tasawuf dan tarikat ikut dua imam yang muktabar, iaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Ini dua pegangan ulama dalam bidang tasawuf dan bidang tarikat. Ikut dua imam ni saja. Tak payah duk nak ikut imam-imam yang lain yang tak ni. Baik. Kita lanjutkan. Selesai kan? Okey. Bahagian kelima itu penutup Al-Khatimah. Dan ketahui olehmu bahawasanya wajib atas sekalian mukallaf itu mengetahui sekalian anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian isterinya dan sekalian saudara bapanya. Maka adapun anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maka iaitu 7, 4 daripadanya perempuan. Ini kita duk menyanyi dulu. Kecil-kecil. Anak Nabi kita ada 7 orang, 4, 3 lelaki, 4 perempuan. Itu kita nak nyanyi dulu kan. Jadi yang pertama Siti Fatimah, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummul Kulthum. Adapun boleh baca 2, Ummul Kulthum ataupun Ummu Kulthum. Dan 3 daripadanya lelaki, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Abdullah, itu nama Taib dan Tahir. Jadi ke-7 anak baginda Nabi SAW ni adalah daripada rahim Sayyidina Khadijah alaihissalam. Jadi ke-7 anak ni adalah daripada perkahwinan dengan Siti Khadijah. Seperti mana kita tahu anak-anak Nabi meninggalnya, apa hikmahnya? Mereka okey. Sebab apa? Sebab apa anak Nabi meninggal awal? Sebab sekiranya anak Nabi ini mereka mereka hidup dan dewasa, kemungkinan besar mereka akan dimuliakan seperti mana para umat Islam memuliakan para Nabi. Jadi disebabkan itu para anak Nabi ini tidak takdirkan mereka meninggal waktu usia muda. Jadi yang maksum adalah Nabi, bukan Nabi. Hanya Nabi je yang maksum. Dan apa nama? Apa nama? Muhammad.
Fatimah, yang keturunan baginda Nabi yang tersebar sehingga sekarang adalah melalui jalur Fatimah dan Sayyidina Ali, melalui jalur Husain dengan Hasan. Adapun isteri-isteri Nabi yang ditinggal pada waktu wafatnya, maka iaitu 9 orang. Pertama Aisyah, sebutan dia Aisyah tau. Aisyah. Bukan Aisyah, Aisyah. Siti Hafsah, Siti Sa'udah, Siti Safiyah, Siti Maimunah, Siti Ramlah, Siti Hindun, yang dimasyhurkan dengan Ummu Salamah. Ke-8 Siti Zainab, dan ke-9 Siti Juwairiyah. Dan isterinya yang wafat dahulu daripada Nabi iaitu Siti Khadijah dan Siti Zainab. Ini antum boleh baca dalam kitab-kitab sirah yang masyhur, antaranya kitab Rahib Al-Makhtum karangan Imam Al-Mubarakfuri. Ataupun boleh baca kitab Ibn Hisham, kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham. Boleh juga baca kitab sirah yang lain, antaranya kitab Khatamun Nabiyyin karangan Allah SWT Muhammad, lupa dah nama penulis dia. Kemudian kitab Muhammadur Rasulullah karangan Syekh Sirajuddin. Kemudian boleh juga baca Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Jadi banyak lagi kitab-kitab sirah yang boleh dibaca. Baik, seterusnya. Adapun saudara bapanya yang Islam, maka itu 3 orang. 3, yang 2 daripada lelaki iaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas, dan satunya daripada perempuan itu Siti Safiyah. Jadi 2 bapa saudara Nabi yang pada Islam, Hamzah yang beliau syahid ketika peperangan Uhud, yang dibunuh oleh yang dirobek hatinya oleh Hindun, itu Hamzah. Kemudian Abbas, ini paman Nabi, baginda Nabi SAW. Adapun mak susu, ibu susuan Nabi ada 2 orang, Siti Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Al-Islamiyah. Ini 2 orang ibu susuan Nabi. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sekalian Nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, iaitu 25 orang. Maksud 25 Rasul yang kita percaya itu Nabi dan Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, 25 orang. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi nasihat. Jadi ini 25 sahabat yang wajib kita ketahui. Dan wajib atas setiap mukallaf percaya akan sekalian kitab Allah yang diturunkan daripada langit, iaitu amat banyak, tetapi yang manusia diketahui dengan tafsir secara terperinci, iaitu 4 kitab yang utama. Iaitu pertama kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa, dan kemudian kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi baru ni saya ada beli satu buku terjemahan kitab Zabur. Saya berhenti kat seorang kat Twitter, dia jual buku ni. Ni antara buku yang rare yang saya pernah belilah. Terjemahan Zabur dalam bahasa Indonesia. Zabur ni daripada bahasa Hebrew, daripada bahasa Ibrani. Kalau boleh nampak, ini sebagai koleksi je lah. Saya suka simpan beli buku-buku yang rare. Ini antara buku rare yang saya baru beli. Ini bahasa Hebrew, tak terjemahan Zabur. Kemudian saya juga ada Holy Bible. Saya beli dekat Mesir ni, dekat Uzbekistan. Siapa yang duduk Mesir dia tahu lah. Ni kitab Holy Bible. Saya tak kata ni kitab Injil lah. Ni kitab Holy Bible. Yang orang Kristian pakai sekarang. Holy Bible pun dia ada banyak version. Ni version apa tu ni? Kita ingat. Ni Bible juga saya beli.
Jadi kita beli je lah yang dah boleh beli. Tak sebenarnya beli tu maksudnya kita terpengaruh. Jadi dalam membeli buku ni, beli saja apa-apa buku. Boleh maksudnya, tak ada ubah sesuai. Tak tahu. Saya tak tahu sebab dia tak ada, kitab ni, buku ni dia tak ada mukadimah. Dia tak ada prakata ke apa-apa, dia terus buat terjemahan. Jadi saya tak tahu kesahihan Zabur ni, asal Zabur yang betul ataupun Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud kan, kitab Zabur. Jadi agak rare lah. Tak tahu dia ambil mana. Dari segi manuskrip pun dia tak beritahu dia ambil manuskrip dari mana. Dia hebat orang Indonesia ni, dia pun boleh cari sumber kitab Zabur ni. Jadi saya tak kata saya percaya 100% ni adalah kitab Zabur. Cuma saya suka untuk buat koleksi buku. Jadi saya beli je lah. Ya. Tak tahu dia ke tak. Baik. Taurat je tak ada. Taurat ni dia kitab rujukan, ada orang kata Talmud dan sebagainya. Jadi saya tak pasti lah. Beli je lah. Ada duit lebih beli. Jadi jangan kedukut untuk beli buku lah. Beli buku ni satu investment kepada kita. Sama ada daripada sudut investment, daripada sudut material ataupun nilai dia. Tak rugi tu, tak rugi pun untuk beli buku. Beli je buku dan baca semua bahan bacaan. Tidak ada buku yang diharamkan untuk membaca. Hatta kalau kamu nak baca Bible pun baca. Cuma kena ada ilmu alat dulu lah. Bukan, kena ada pegangan yang kuat dululah baru boleh baca kan. Tapi tak ada masalah. Baca je apa saja bahan bacaan. Sama ada dalam bidang ataupun non bidang. Jadi umat Islam kena banyak membaca. Tambah-tambah orang yang dalam bidang agama khususnya, jangan sempitkan pemikiran kita untuk hanya membaca dalam bidang agama saja. Tu baguslah kalau yang baca pun. Kalau bidang agama dalam kita agama pun malas nak baca. Kan? Jadi orang agama ni dia tekanan dengan malas membaca. Jadi jangan buat macam tu. Kan? Banyakkan membaca dalam bidang ataupun dalam bidang. Saya pun baca banyak tentang sains, tentang politik, tentang psikologi, tentang antropologi, buku-buku rujukan tentang bahasa, tentang sastra. Kena baca lah. Saya ada juga, kalau baca itu pulang. Dia membaca ni dia apa yang berbentuk aksara itu maksudnya kita membaca lah kan. Tak kisahlah apa-apa medium sekalipun. Ustaz minat tulisan karya siapa? Jadi karya ni ada dua. Buku ada dua jenis. Buku fiction dan buku non-fiction. Buku fiction ni maksudnya buku yang berbentuk sastra ataupun novel dan sebagainya tu. Saya minat penulisan novel Ramli Awang Musyid. Itu antara saya peminat tegar dia lah. Walaupun saya tak baca semua novel dia, cuma saya suka penulisan Ramli Awang Musyid. Dan penulisan beliau tu sangat memberi kesan kepada saya sehingga saya pada umur 14 tahun dah tulis cerpen dah. Cerpen panjang macam novel lah. Saya pernah tulis tentang novel thriller masa umur 14 tahun. Jadi daripada sudut fiction saya suka Ramli Awang Musyid. Kalau pada non-fiction, yang pertama sekali kalau bahasa Melayu saya suka Laksamana Sunan. Yes, Saifuddin. Saifuddin apa nama? Saifuddin Jalis. Dia punya hero dia. Kemudian kalau non-fiction, yang paling saya minat adalah buku Prof. Naqi Al-Atas. Prof. Naqi Al-Atas. Banyak buku yang saya baca dah. Antaranya Islam and Secularism. Kemudian walaupun saya tak baca semua tapi saya baca, pernah baca. Kemudian buku Risalah untuk Kaum Muslimin, Prof. Al-Atas juga. Kemudian Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, saya dah baca 2 kali. Kemudian Al-KM dalam 2 ke 3 kali. Kemudian Makna Kebahagiaan, buku Prof. Al-Atas juga. Kemudian Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak, buku Prof. Al-Atas juga. Kemudian buku apa lagi yang saya dah baca? Fact, History and Fiction.
Itu saya tengok dia punya judul buku ya. Jadi saya sangat meminati buku Prof Al-Atas. Kemudian buku Prof Husin Al-Atas, abang kepada Prof Nafi Al-Atas. Antaranya bukunya Intelektual Masyarakat Membangun, kemudian buku tentang rasuah, kemudian buku Mitos Pribumi Malas, semuanya terbitan DBP, yang buku yang kulit putih. Kemudian saya suka Prof Hamka, semua boleh kata, bukan semualah. Saya ada buat koleksi buku-buku Hamka, antaranya tasawuf moden, lembaga hidup, peribadi, sejarah umat Islam, itu semua saya ada koleksi dia. Kemudian buku itu yang bahasa Melayu lah. Siapa lagi buku Ustaz Azrizal pun saya minat juga. Itu antara penulis-penulis yang saya suka untuk baca. Kemudian kalau bahasa Arab saya suka buku Prof Syekh Adi Jumaah. Kebanyakan buku dia saya baca. Kemudian Prof Ahmad Taib. Kemudian Syekh bin Bayah, Syekh Ramadan Al-Buti. Kemudian beberapa ulama lagi Syekh Sa'id Fudah. Kemudian itu semua penulis kegemaran saya lah dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris saya jarang baca. Saya ada juga koleksi dalam buku bahasa Inggeris. Cuma penulis kegemaran tu saya tak ada lah yang betul-betul ya penulis yang saya kumpul buku-buku dia. Jadi dan saya suka juga baca buku turas. Sangat-sangat meminati membaca kitab-kitab turas. Jadi kan cari. Beli je buku, jangan risau. Buat beli buku ni satu ibadah juga untuk kita. Jadi beli buku dan baca lah. Jangan beli saja, beli dan baca. Syukur. Itu buku Ustaz baca kulit ke kulit ke? Tak. Membaca buku ni tak semestinya khatam kulit ke kulit. Dia sebab itu atas individu. Ada buku yang saya baca kulit ke kulit dan saya ulang 2-3 kali. Sebab buku tu yang betul bagi kesan hidup saya, bagi kesan pada pemikiran saya khususnya. Jadi buku tu saya akan baca sampailah dah buku tu dan tercabut-cabut lah. Dan kemudian ada yang buku yang kita tidak perlu baca kulit ke kulit pun. Sekurang-kurangnya kita tahu isi buku tu dengan cara saya dah sebut sebelum ni. Baca 3 benda. Baca mukadimah kitab, baca fihris. Terbaik. Kemudian baca bibliografi. Itu cukup mendapat gambaran tentang buku tu. Dan sebab apa? Kita baca buku ni sebab apa? Sampai satu tahap kita nak tahu satu maklumat, kemudian kita cari buku dan baca. Itu sangat standard yang paling tinggi. Kadang-kadang kita baca buku ni sebab kita ada boring kan. Tak ada masa, tak ada apa nak buat, baca buku lah. Kadang-kadang sebab itu yang kadang-kadang kita baca kan. Baca. Dan baca sampai setengah buku, aku baca apa tadi? Lupa lah. Sebab kita baca tu bukan sebab kita nak tahu. Sebab kita hanya saja baca. Tapi contohnya kita fikir banyak kan. Kita nak selesaikan apa yang kita fikirkan tu dan penyelesaian tu adalah buku. Jadi bila kita baca tu baru kita baca bersungguh-sungguh. Itu cara membaca sebenar. Kita ada satu masalah dan kita nak tahu apa yang kita nak settlekan, apa yang kita nak tak tahu tu. Jadi kita cari buku dan kita baca. Iaitu yang pembacaan yang berkesan. Contohnya baru ni saya nak cari tentang antropologi. Sejak saya situ. Ya. Memberi ilmu penting. Contohnya baru ni saya ada seorang sebut tentang antropologi. Saya nak tahu sangat antropologi ni apa. Jadi saya cari, pergi ke kedai buku, saya cari buku tentang antropologi, 2 buku saya beli tentang antropologi. Jadi saya baca, ini maksud antropologi. Baru sedap baca. Itu maksudnya membaca secara berkesan. Contohnya malam ni saya sebut antropologi ada. Mungkin sebahagian daripada kalian, apa dia Ustaz antropologi tu? Jadi cari buku yang bicarakan tentang antropologi, baru semangat nak baca. Jadi itu antara manhaj ataupun cara-cara membaca buku. Jadi tak semestinya kita baca buku dalam bidang agama saja. Saya ada juga koleksi buku The Origin of Species, buku Charles Darwin.
Saya beli kat Mesir. Kemudian saya ada buku The Brief History of Time. Lebih kurang buku Stephen Hawking. Tadi Darwin. Ini Stephen Hawking. Kemudian buku The Clash of Civilization. Ada juga pasal politik. Macam-macam buku saya ada. Dia beli buku untuk membaca. Kat mana tadi? Dalam Melayu. Okey, seterusnya. Pasal kitab ni. Okey. Dan 60 suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran yang terisi padanya ajaran-ajaran ataupun syariat agama yang diturunkan kepada Nabi Allah Syis. Nabi Allah Syis ni Nabi Allah yang tidak termasuk dalam rasul-rasul yang wajib kita ketahui. Dan 30 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan 10 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa dahulu daripada turunnya Taurat. Jadi sebelum diturunnya Taurat kepada Nabi Musa, itu 10 suhuf ini. Dan wajib percaya akan sekalian malaikat itu daripada beberapa hamba Allah yang dimuliakan. Bukan lelaki dan bukan perempuan, pekerjaan ibadat selama-lamanya dan tiada sekali-kali mengerjakan maksiat. Dan banyaknya tiada yang mengetahui melainkan Allah. Jadi jumlah sebenar malaikat kita tak tahu kecuali Allah Ta'ala. Tetapi yang manusia diketahui dengan tafsir itu 10. Malaikat Jibril, tukang membuat wahyu. Malaikat Mikail, tukang membuat rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil, tukang meniup sangkakala. Malaikat Israel, tukang mencabut nyawa. Ini tugas para malaikat lah. Kemudian malaikat Raqib, tukang menyurat amal manusia yang baik. Malaikat Atid, tukang menyurat atau mencatat amalan manusia yang jahat. Keduanya itu dinamakan malaikat kiramin katibin. Malaikat dalam surah, dalam Quran ada sebut kiramin katibin. Ketujuh malaikat yang menanggung arsy, itu 4 malaikat dahulu daripada hari kiamat dan ditambah pada hari kiamat 4 maka jadi 8. Ke-8 malaikat tukang penyoal mayit, orang yang mati di dalam kubur. Ke-9 malaikat Malik, tukang kunci api neraka. Ke-10 malaikat Ridwan, tukang kunci syurga. Maka sekalian tersebut iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah sekalian, yakni sekalian orang yang Islam yang tetap atas kelakuan agamanya yang dijalankan oleh Rasulullah dan sekalian sahabatnya, maka barang siapa yang mengetahui dan mengiktikadkan akan ini sekaliannya, maka itulah orang mukmin yang sahih imannya, yang lepas daripada sekalian intikad ahli bid'ah dan intikad yang salah. Jadi itulah maka khatamlah pembacaan kita pada malam ini, pembacaan kitab inilah kitab Usuluddin karangan Syekh Ibn Al-Atarid Al-Jawi. Jadi alhamdulillah kita mengkhatamkan bacaan dan daurah kita pada malam ini. InsyaAllah ini mungkin ada sebahagian pada sahabat-sahabat kita ni kali pertama khatam kitab. Dan ini satu kerjaan kepada antum, satu kerjaan pada kalian. Semoga menjadi pembakar semangat untuk terus mempelajari ilmu akidah secara bertalaki. Ini juga kita namakan sebagai talaki. Apa maksud talaki? Dan apa maksud sanad sebenarnya? Jadi sanad ni ada sanad ada 3. Ini diucapkan oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari menyatakan bahawa sanad ni ada 3. Yang pertama sanad riwayah. Sanad riwayah ni maksud apa? Sanad yang disampaikan melalui pertuturan ataupun penulisan daripada dada-dada ulama kepada para santrinya, pada pelajarnya. Jadi itu adalah sanad riwayat. Sanad riwayat ni adalah selalu dikaitkan dengan sanad ijazah lah. Ijazah ni. Jadi ijazah itu adalah keperluan dia adalah untuk kita mendapat keterkaitan berkat kita dengan ulama sebelum kita. Jadi pada sudut sanad riwayahnya, ketika mana kita belajar dengan para masyayikh, pada para guru, jadi tersambung sanadnya. Kedua adalah sanad ad-dirayah. Sanad dirayah ni apa? Ini yang sanad yang penting, sanad kefahaman. Apa yang difikirkan Alhamdulillah.
apa yang difikirkan oleh para guru, apa yang difikirkan oleh para masyayikh, dan itu yang kefahaman yang kita dapat, maka kita dah tersambung sanad dirayah. Ada setengah pada kita ni sibuk nak cari ijazah, nak cari sanad, nak kena tulis sanad, tapi bila dalam kelas dia tak faham. Jadi orang yang faham dalam kelas itu lebih utama dan lebih mulia daripada orang yang hanya himpun sanad ijazah saja. Jadi sanad dirayah ini adalah penting untuk kelangsungan kefahaman yang ada dalam dada-dada para ulama, ada yang ada dalam minda para ulama yang bersambung sanadnya, sanad kefahaman itu sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga adalah tazkiyatun nafsi, sanad tazkiyatun nafsi. Jadi sanad tazkiyatun nafsi ini adalah sanad untuk penyucian jiwa dalam bidang tasawuf. Jadi setelah kita mempelajari ilmu akidah, ilmu fiqh, perlu ada sanad tazkiyatun nafsi yang perlu ditarbiyah oleh murabbi ataupun guru kita. Setelah mana kita mempelajari ilmu, perlu ada penyucian jiwa agar kita tidak semakin kita belajar semakin angkuh, semakin belajar semakin nak perendah orang, semakin belajar semakin nak cari gaduh dengan orang, semakin belajar semakin nak troll orang, semakin belajar semakin nak merendah-rendahkan orang, semakin belajar semakin ego, semakin belajar semakin nak syirikkan orang. Jadi itu menyebabkan ilmu itu hanya kaku dan hanya diminda saja, tak sampai kepada hati. Disebabkan itulah kita perlu sanad tazkiyatun nafsi. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah saya bukanlah diiktiraf sebagai guru kepada kalian. Jangan sesekali merasakan bahawa saya ni guru. Saya tak mahu ada ustaz adalah guru saya. Saya tak mahu begitu sebab saya tak sampai lagi standard tu. Tak sampai lagi martabat menjadi seorang guru. Saya hanya adalah rakan diskusi kalian saja. Jadi saya mengambil inisiatif untuk berdiskusi bukan untuk kalian saja, untuk saya juga, untuk murajaah kembali apa yang saya belajar. Jadi hubungan saya dengan kalian bukan hubungan guru dengan murid, tapi hubungan sahabat untuk kita muzakarah. Mungkin ada di sini yang lebih alim daripada saya, tapi dia dengar juga apa yang saya syarah dan apa yang saya huraikan. Mungkin ada salah silap, boleh tegur dan boleh beri respon kepada saya. Jadi daripada sudut sanad riwayahnya, saya bacakan kitab ini daripada guru saya, Tuan Guru Zulkifli Ismail di Baitul Qura sebanyak 2 kali pembelajaran kitab akidah ini. Jadi daripada sudut sanad dirayah, sanad kefahaman saya dalam bidang akidah bersambung dengan guru saya Syekh Ahmad Nabawi Al-Azhari, kemudian Syekh Mustafa Abu Zaid Al-Azhari, kemudian bersambung dengan Syekh Jamal Faruq Ad-Dakhaq Al-Azhari, kemudian dengan Syekh Hamzah Al-Bakri juga saya mengaji, tapi bukannya secara bertalakilah saya mengambil kefahaman daripada beliau. Kemudian Syekh ulama sini Al-Azhar Al-Syarif, Syekh Dr. Allahumma salli ala Muhammad, lupa nama guru, Allah lupa. saya mengajar kitab Syarah Mawaqif dekat Azhar. Terbayang dah nak muka tu lupa nama. Allah tak berkat ilmu. Kemudian saya juga ambil manfaat ilmu daripada guru-guru yang ada di Malaysia. Antaranya Dr. Amra Muhammad, pengarah isi. Kemudian guru saya Prof. Wan Suhaimi. Itu semua anak murid Prof. Al-Atas. Juga Prof. Al-Atas juga. Jadi guru yang terbesar yang bertanggungjawab mentarbiyah minda dan rohani saya adalah Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala, yang bersambung sanadnya kepada kami melalui para guru mereka. Jadi Syekh Maulana Syekh Ali Jumaah dan juga Prof. Syekh Nuqaib Al-Atas. Jadi itu sanad dirayah yang sampai daripada saya, yang keperluan untuk saya cerita juga agar kita tahu, antum tahu, kalian tahu daripada mana antum belajar, daripada mana, siapakah antum
belajar dan berdiskusi ni. Jadi keperluan untuk kita tahu guru ni sebab apa? Untuk kita nak tentukan kebenaran dan kesahihan apa yang difikirkan itu sama dengan para ulama. Sekiranya dia tidak pernah belajar dengan sesiapa pun, tapi dia nak bercakap dalam bidang akidah, maka kita boleh bersoalkan apa yang dia sampaikan. Jadi itu keperluan untuk saya beritahu guru ni, bukan saya nak cakap saya mengaji dengan ramai orang, mengaji tak, cuma nak kukuhkan keyakinan kalian tentang dengan siapa kalian belajar sekarang. Jadi alhamdulillah kita sudah khatam kitab ini. Selalunya kalau saya khatam, saya akan tulis dekat kitab tarikh saya khatam. Tarikh hari ni hari apa? Hari Khamis 27 hari bulan 5. 27 hari bulan 5 pukul 9.53 khatam di Google Meet. Ataupun di rumah antum lah. Google Meet. Kalau dekat Azhar, saya tulis dekat Masjid Azhar, dekat Huwa, dekat Mutayafah, saya tulis lah. Kemudian kalau antum lebih teliti, sekarang antum tengok berapa orang yang hadir. Majlis khatam ni ada dalam 15 orang, 14, 15, 16, 17, dah 17 orang. Tulis nama orang yang hadir di majlis khatam tu, berapa orang. Itu sebagai kenangan dan sebagai apresiasi untuk diri kita sendiri, bahawa kita dah bertungkus lumus untuk habis dan khatam majlis ini sebanyak 9 kali ke 10 kali ya? Iqbal, saya pun tak ingat dah. Rasa 9 kali. 9 kali Ustaz, 9 kali. 9 kali kan? 9 kali. Alhamdulillah. Sebanyak 9 majlis, alhamdulillah. Saudara Iqbal pun dia khatam kitab ni dah 3 kali apa? Iqbal 3 kali dah? Baru 2 kali, belajar 3 kali. First time dengan Ustaz Azam hari tu. Ni second time. Ustaz Azam khatam? Ustaz Azam dah khatam dah awal tahun hari tu. Awal tahun ke akhir tahun hari tu, tapi dah khatam dengan dia. Alhamdulillah. Jadi itu keseronokan dalam belajar kitab ni. Kita tak naklah terlampau jumut bahawa belajar kitab ni kena ada disiplin. Memang ada disiplin, cuma kita dah meraih realiti yang ada sekarang. Jadi kita ikutlah apa-apa cara yang boleh belajar secara bertalaki ini agar kefahaman kita bersambung dengan para ulama. InsyaAllah alhamdulillah. Saya pun akan buat cerita kat sini. Hari ni hari Khamis 27 bulan 5 2021. Google Meet. Letaklah Google Meet. 9.55 PM. Khatam bersama sahabat-sahabat seramai 14, 15, 16, 17 lah. Bal. 17 orang. 17 orang. Kalau Ustaz jadi 17. 17 orang. Jadi ini tarikh yang bersejarah untuk kita semua. Untuk kita khatam kitab ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita akan bacakan doa untuk kita khatamkan kitab pada malam ni, insyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa kat belakang tu dah. جعلنا الله وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وخراباتنا وأحباءنا ومشايخنا من أهل الجنة واحفظنا وإياهم من عذاب النار وجميع أهوال يوم القيامة واختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وارزقنا وإياهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah menjadikan kami, bapa-bapa kami, ibu-ibu kami
saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, kekasih-kekasih atas dasar agama, dan guru-guru kami dari kalangan ahli syurga. Semoga Allah memelihara kami dan juga mereka daripada azab api neraka, azab neraka dan segala ketakutan pada hari kiamat. Semoga Allah mengakhiri hidup kami dan mereka dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik, dan melimpahkan kepada kami dan juga mereka dengan nikmat kesihatan, keafiatan di dunia dan akhirat, dengan keberkatan junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya sekalian. Semoga Allah mencucuri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya pada setiap yang disebut oleh orang-orang yang berzikir dan dilalaikan daripada mengingatinya oleh orang yang lalai. Semoga Allah meridai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara kami dan sebaik-baik tempat berserah, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kitab ini selesai ditulis pada 24 Zulkaidah tahun 1323 Hijrah oleh Ahqar Al-Haqir Muhammad Mukhtar Ibn Al-Atarid Al-Jawi. Semoga Allah mengampunkannya dan juga orang-orang yang sebelumnya serta guru-gurunya. Amin. Alhamdulillah. Jadi semoga dengan khatamnya pada malam ini, seperti yang saya cakapkan tadi, menjadi pembakar semangat kepada kita semua untuk terus belajar dan belajar tanpa jemu, sehinggalah kita keluar daripada daerah taklid kepada daerah yaqin dan menyelesaikan semua masalah dan keraguan yang ada pada minda kita. Dan semoga dengan atas faktor ini antum akan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kefahaman yang sahih dalam agama, kemudian akan diberikan kekuatan untuk mengajar pula kepada sahabat-sahabat yang lain untuk memahamkan kepada semua manusia agar kita berada di jalan ilmu yang sahih, ilmu yang matin, yang kuat, yang sambung sehingga baginda Nabi SAW. Jadi setakat itu untuk malam ini. Seperti yang saya cakapkan sebelum ini, insyaAllah selepas khatam ini kita akan buat ujian. Mungkin saya akan tetapkan hari ujian yang bila. Mungkin hari Sabtu ataupun hari Ahad, insyaAllah. Saya akan maklumkan semula. Kenapa Siti... Oh, ada soalan. Lupa ada soalan ke tak? Sekejap, saya baca. Ustaz nak tanya, kenapa Siti Fatimah terutannya lebih mulia daripada para isteri Nabi? Jawapan yang ringkas mungkin itu adalah zuriat, satu-satunya zuriat baginda Nabi SAW dan keakraban kepada baginda Nabi SAW. Itu mungkin jawapan ringkas saya lah. Itu keturunan Nabi secara darahnya dan keakraban baginda Nabi dengan Siti Fatimah, sehingga kan baginda Nabi SAW juga wafat di riba Siti Fatimah. Jadi itu menunjukkan kemuliaan Siti Fatimah daripada isteri-isteri baginda Nabi yang lain. Jadi insyaAllah, sebenarnya selepas ni saya ada Twitter dengan sahabat-sahabat daripada Azhar yang minta saya buat Twitter untuk baca kitab Syarah Maqasid Imam Taftazani pukul 10. Jadi sekarang dah pukul 10 dah. InsyaAllah jumpa lagi. Mungkin lepasnya hari Khamis antum boleh free dah sekarang lepas ni, dan boleh buat aktiviti apa-apa, sebab sebelumnya hari Khamis je ada kelas kan. Lepas ni dah khatam. InsyaAllah kita akan buat ujian dan kita akan sambung dengan kitab Ummul Barahin, insyaAllah, Imam Sanusi. Tarikh dan bila itu insyaAllah saya akan sampaikan selepas kita buat ujian, selepas kita buat test insyaAllah. Dan doakan saya pagi esok pukul 10 saya ada ujian pengambilan JAKIM. Jadi doakan saya untuk saya dipermudahkan urusan, menjawab soalan dengan tenang, dan jika ada rezeki boleh dapat pekerjaan di JAKIM insyaAllah. Amin. Doakan saya insyaAllah. Mungkin ada daripada sini yang wali-wali Allah ke, ada yang hebat amalan ya.
tolong doakan saya juga. Semoga saya sahabat dalam ilmu, sahabat dalam jalan ini, sahabat dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak sesat. Amin insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi semoga antum juga dipermudahkan urusan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar celotehan daripada saya, syarahan daripada saya. Semoga memberi kefahaman kepada antum dan terus istiqamah dalam ilmu insya-Allah. Jadi setakat itu untuk malam ni. Rasa sedih pula. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita akan berjumpa semula. Jangan lupa, jangan bosan untuk ilmu, dan kalau ada apa-apa masalah boleh DM saya. Ada 2-3 orang yang rajin DM saya, PM saya tanya soalan, bagus. Jadi teruskan usaha antum untuk kefahaman ilmu insya-Allah. Terima kasih. Jadi tuan moderator ada nak bagi ucapan ke? Kebal. Tak ada Ustaz, cukup dah tu. Nah, okey dah. Okey, baik, insya-Allah. Semoga kita berjumpa di lain masa. Jazakallah khairan katsira. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.